Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kesultanan Terengganu bermula pada tahun 1725 dengan Sultan Zainal Abidin. Mengikut buku Tufat Al-Nafis, karangan Raja Ali Haji, Tun Zainal Abidin ditabalkan sebagai Sultan Terengganu oleh Daeng Menampuk, iaitu Raja Tua di atas perintah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sumber yang lain mengatakan Tun Zainal Abidin ditabalkan di atas tahta kerajaan Terengganu oleh Raja Patani. Mengikut hikayat Johor serta Pahang, Tun Zainal Abidin datang ke Patani setelah paduka Raja Laksmana Wan Abdul Rahman dibunuh di Terengganu di sekitar tahun 1688. Ketika berada di Patani, Tun Zainal Abidin dijadikan anak angkat oleh Raja Patani, Pra Nang Chaoyang. Tun Zainal Abidin menjadi Sultan Terengganu pada tahun 1708 berdasarkan duit kupang emas Terengganu yang mencatatkan nama Sultan Zainal Abidin. Tidak lama bersemayam di Tanjung Baru, Kuala Berang, berpindah ke kota Batang Mahang, Langgar dan Pulau Manis. Kemudian berpindah lagi ke cabang 3 Kuala Terengganu dan akhirnya di kawasan berhampiran Bukit Keledang. Pada tahun 1909, berlaku Perjanjian Inggeris-Siam atau dikenali juga sebagai Perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian ini membahagikan beberapa negeri sepanjang semenanjung Tanah Melayu kepada 2 pengaruh utama yang kemudiannya membentuk sempadan moden antara Malaysia dan Thailand. Kelantan, Perlis dan Terengganu diserahkan kepada pihak British yang memerintah secara beresiden tidak langsung dalam Tanah Melayu. Manakala Patani, Menara, Singgora dan Jala diserahkan kepada pemerintahan Siam. Hal ini turut mencetuskan suatu pergolakan kuasa yang berlanjutan di selatan Thailand sehingga kini. Kedua-dua pihak iaitu British dan Siam jelas mementingkan status dan keuntungan masing-masing dalam mewujudkan perjanjian ini. British dan Siam dalam membentuk sempadan baru ini hanya berdasarkan pentadbiran berbanding elemen penting seperti soal kebudayaan, geografi, etnik, agama dan kriteria lain. Oleh kerana perjanjian ini dibuat tanpa pengetahuan Sultan Negeri-Negeri Melayu Utara, sudah tentulah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan mereka. Disebabkan itu, Sultan Zainal Abidin III terpaksa membuat undang-undang tubuh untuk menyekat kuasa British di Terengganu. Tujuan utama penulisan undang-undang ini adalah untuk menangkis pengaruh kuasa jahat barat ke atas negeri Melayu seperti yang ternyata dalam fasal 14, tegahan di atas raja. Maka tiada lulus dan tiada sah sekali-kali raja membuat perjanjian atau ikhtiar melepas atau menyerahkan negeri dan kerajaan atau suatu bahagian daripada kuasa kerajaan atau hukuknya
kepada sebarang mana-mana kerajaan atau kepada kuasa-kuasa bangsa Eropah atau lain-lainnya. Ini juga termaktub dalam fasal 26, larangan dan tegahan di atas menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan. Maka tiada lulus dan tiada sah sekali-kali menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan berikhtiar atau berbuat sebarang perjanjian dengan sebarang bangsa atau kerajaan kerana maksud hendak menyerahkan negeri dan kerajaan Terengganu atau hendak mengurangkan kuasa dan hukuk kerajaan Terengganu. Maka jikalau dilanggar akan larangan tegahan ini, terjatuhlah pada hukuman orang yang durhaka kepada raja dan kerajaan. Dalam abad ke-18, dua kuasa besar telah menekan pengaruh mereka ke atas negeri-negeri Melayu termasuk Terengganu, iaitu kuasa penjajah British dan kerajaan Siam yang telah menerima hantaran ufti bunga emas daripada Terengganu sejak 1765. Untuk menangkis pengaruh Siam, Sultan-Sultan Terengganu telah mendampingi kuasa British. Misalnya, Sultan Mansur 1787, Sultan Omar 1869. British pula telah membuat beberapa perjanjian sulit dengan Siam yang berkemuncak dengan Perjanjian Bangkok 1909, melepaskan semua kuasa Siam ke atas negeri-negeri Melayu termasuk Terengganu kepada British. Ini ditentang oleh Sultan Zainal Abidin III yang membantahnya. Bagaimana Siam boleh memindahkan sesuatu bukan miliknya kepada British? British telah meminta baginda menandatangani Perjanjian Bangkok dan menerima penasihat British. Tetapi ini ditolak oleh baginda dengan sokongan penuh para pembesar dan ulama. British telah memujuk baginda untuk menerima penasihat British. Tetapi Sultan tetap tidak menerimanya. Oleh itu, Undang-Undang Terengganu ini ditulis untuk melawan kemasukan kuasa British ke atas Terengganu. Baginda kembali ke rahmatullah pada tahun 1918 dalam usia 52 tahun selepas pemerintahannya selama hampir 37 tahun. Baginda digantikan oleh anak-andanya Sultan Muhammad Muazzam Shah II tahun 1918 hingga 1920. Sultan Muhammad Muazzam Shah II dilahirkan di Kuala Terengganu pada 7 September 1888 dan merupakan putera ketiga Sultan Zainal Abidin III dan Cik Kulsum binti Haji Daud. Pada 26 November 1918, Sultan Muhammad Shah II diisytiharkan sebagai Sultan Terengganu di Istana Maziah di Kuala Terengganu. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah II, tekanan semakin meningkat oleh pihak British dan pada 24 Mei 1999, baginda menandatangani perjanjian. Menurutnya, seorang menteri yang tinggal akan memimpin pentadbiran negeri dan Sultan hanya akan menguruskan hal ehwal Melayu dan agama. Sultan Muhammad Muazzam Shah II turun tahta pada 1920 akibat dasar pemerintahan negeri oleh British serta prinsip baginda. Baginda mencatatkan sejarah Terengganu sebagai Sultan pertama turun tahta. Baginda telah digantikan oleh adik tirinya iaitu Tengku Sulaiman yang kemudian menggunakan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sultan Muhammad Shah II kemudian menetap di Singapura.
di mana baginda terus mendapat allowance dari pihak British selepas turun tahta Terengganu. Sultan Muhammad Shah II kemudian meninggal di Istana Gong Kapas di Kuala Terengganu pada 11 April 1956 dan dikebumikan di Masjid Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Baginda dikatakan berkahwin 6 kali, iaitu Tengku Zahab binti Tengku Ali, Tengku Dalam Embong binti almarhum Sultan Abdul Rahman, Tengku Hajah Ngah Aisyah binti almarhum Sultan Abdul Rahman, Tengku Rukiah binti Tengku Omar, Hajah Maimunah binti Embong, dan Hajah Kasum binti Muhammad Amin. Baginda mempunyai 4 orang anak, seorang lelaki dan 3 perempuan, iaitu Tengku Abdullah, kedua tidak ketahui siapa namanya, ketiga Tengku Tengah, dan keempat Tengku Nong Aisyah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.